wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita buat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan juga kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandakin wa la sur min kulli qadarin makdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur. Tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. San'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum minar rijli ila ar-ra's la fi sahlin yajda' wa la fi jabalin yatla' bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sebelum ni ada soalan daripada jemaah sini berkaitan dengan dalil sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam khutbah Jumaat pun banyak kali juga diulang dalil-dalil mengadakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tak cukup lagi. Jadi ada yang bertanya kepada jemaah di sini, lalu ditanyakan kepada saya. Soalannya tu agak pelik sedikit, iaitu ada tak daripada kalangan 4 imam mazhab, iaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kurang pengetahuan untuk menjawab soalan tersebut. Walau bagaimanapun saya bawakan juga dalil sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah tidak membuat majlis ataupun sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana budaya ataupun kerana aktiviti tahunan saja, tetapi dengan dalil, supaya bila ada orang yang mempertikaikan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dapatlah menjawabnya. Bukan nak sugaduh, tetapi supaya kita membuat sesuatu amalan itu dengan ada dalil, dengan ada dalil. Baik. Jadi saya bawakan satu kitab yang dinamakan Al-Bayan. Kitab Al-Bayan ini diterbitkan oleh Sekretariat Mengenangani Isu-isu Akidah dan Syar'iyyah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Penulisnya Haji Jainal Sakiban Al-Jauhari, ulama Johor lah, Al-Jauhari Johor. Baik. Disemak dan ditashih oleh Lujnah Penyemakan dan Pentashih Penerbitan Agama Johor, diketuai oleh Sahibus Samahah yang berbahagia Datuk Haji yang berhormat Datuk Haji Nuh bin Gadut, Mufti Negeri Johor pada ketika itu. Baik. Saya bacakan teruslah. Ini panjang ni. Berapa yang dapat lah. Sambutan Maulidur Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muqaddimah. Sambutan Maulidur Rasul merupakan satu amalan masyarakat Islam untuk memperingati hari keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari keputeraan ni birthday lah, hari lahir. Kita sebut birthday. Jadi Maulidur Rasul ni sebenarnya kita sambut birthday Rasulullah. Tapi tak adalah kita tulis sambutan birthday Rasulullah. Kan orang macam pula ni, kenapa Masjid Nurul Hidayah buat birthday Rasulullah ni? Sambutan birthday Rasulullah. Tak pernah dibuat orang. Viral pula kan. Tapi maknanya samalah, cuma kita gunakan bahasa yang lebih sesuai, iaitu hari keputeraan, ataupun bahasa Arabnya Maulidur Rasul. Amalan ini dilakukan oleh ulama-ulama silam, diwarisi zaman berzaman hinggalah kepada masyarakat Islam hari ini. Baik. Saya baca je lah. Selama ini amalan mengadakan sambutan Maulidur Rasul tidak menjadi apa-apa masalah dan tidak menyebabkan berlakunya perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Sebelum ni tak ada pergaduhan ataupun pertikaian. Tetapi sejak akhir-akhir ini timbul pandangan yang dijaja oleh pihak tertentu yang memaksa kita menerima fahaman mereka, di mana kononnya sambutan Maulidur Rasul itu adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Bid'ah tu tak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dolalah ni sesat. Ada perkara yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tetapi tidak sesat. Ada yang sesat. Contoh perkara yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat
naik kereta. Contoh ni satu contoh lah. Contoh dia naik kereta. Rasulullah tak pernah naik. Kenderaan tu pernah lah, binatang, unta, kuda, kereta tak pernah. Sahabat pun tak pernah naik kereta. Tetapi benda tu bid'ah, tak pernah dibuat oleh Rasulullah dan sahabat. Tetapi dia sesat tak? Cuba saya tanya tuan-tuan, naik kereta ni sesat ke tidak? Sesat ke tidak? Baik, kalau ada yang jawab sesat, balik ni kereta tinggal, kunci bagi saya lah. Kunci bagi saya, ikhlaskan hati bagi saya. Jadi yang jawab sesat pun dengan sengih-sengih, dengan senyum-senyum. Jadi jawapannya sebenarnya sesat ke tidak? Kan? Jadi semua maklum, sedia maklum, sedia tahu bahawasanya naik kereta tu memang Rasulullah tak pernah buat, sahabat pun tak pernah buat. Tetapi dia bukanlah bid'ah yang dolalah, yang sesat. Kalau betul sesat, berdosa besar naik kereta. Ya? Baik. Jadi ada perkara, ceritanya kat sini ada perkara yang bid'ah Rasulullah tak pernah buat, sahabat pun tak pernah buat. Tetapi tidak semua yang Rasulullah tak pernah buat dan sahabat tak pernah buat itu bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Ya? Baik, jadi ada orang tuduh sambutan Maulid Rasul ni bid'ah yang sesat dan bertentangan dengan syarak yang perlu dielakkan. Bila kata bertentangan dengan syarak, maknanya haram. Golongan ini memuji kekentalan iman penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti halnya golongan Mu'tazilah dahulu membangkitkan masalah Al-Quran itu makhluk kerana mereka menjadikannya sebagai akidah dan rukun agama. Untuk tujuan ini mereka banyak menghabiskan wang ringgit hanya untuk mencetak risalah dan buku-buku mengenai sambutan Maulid Rasul untuk diedarkan ke seluruh dunia bagi meyakinkan umat Islam kononnya sambutan Maulid Rasul itu bid'ah dan ditegah oleh syarak melakukannya. Walau bagaimanapun, segala percobaan untuk mengubah pegangan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak akan berjaya kerana mereka mempunyai hujah yang mantap mengenainya, menyebabkan semakin bertambah yakin dan mantap serta terus banyak mantap ni, serta terus mengamalkan sambutan tersebut pada setiap tahun sebagai pengikut pegangan yang betul dari segi konsep, amalan dan cara sambutan itu dilakukan. Kalau dilihat dari segi pelaksanaan, majlis sambutan Maulid Rasul merupakan salah satu cara mendekatkan umat Islam kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, kerana dalam majlis ini mengandungi puji-pujian dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW, tazkirah, peringatan dan sebagainya. Jadi kena tahulah, satu, hukum asal mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul, dan yang kedua pelaksanaannya tu, cara majlis tu dijalankan pun kena tengok juga, ya. Jadi secara asasnya tuan-tuan pun dah tahu jawapannya, jawapan daripada ulama Ahlus Sunnah Jamaah bahawasanya sambutan Maulid Rasul tu diharuskan, dibolehkan. Malah ada ulama yang menyatakan dalil Rasulullah tu pernah menyambut kelahirannya, tetapi tidaklah seperti mana yang kita sambut sekarang ni, tapi maknanya ada dalilnya. Kemudian yang kedua, kita kena tengok juga segi pelaksanaannya. Dari segi pelaksanaannya banyak juga, tak sedikit juga, maknanya ramai juga ulama menegur cara melaksanakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara tu, hukum tu ramai yang dah tahu, harus dibolehkan. Itu pun masih ada yang tikaikan lagi. Tapi maknanya kita Ahlus Sunnah Jamaah dah pegang benda tu harus dibolehkan. Sekarang pelaksanaannya tu kena jaga juga, ya. Seperti contohlah, selawat, bacaan selawat, ya. Bacaan selawat, sebutan nama Allah, sebutan nama Nabi Muhammad itu, dia tu bahasa Arab, tapi kalau tak disebut dengan panjang pendek yang betul, baris yang betul, maka jadi salah. Salahnya tu boleh jadi berdosa, ya. Kemudian yang kedua, dari segi pergaulan, ini majlis sambutan Maulid Rasul, tapi dia punya sambutan tu macam kenduri kahwin. Dia apa kenduri sama semua. Kenduri kahwin pun macam tu, Maulid Rasul pun macam tu, semua macam tu. Berkumpul laki perempuan.
Kalau masak sama-sama, itu lagi meriahnya tu lain macam. Jadi itu cara pelaksanaan tu pun banyak ulama-ulama tegur. Baik, sambung. Tujuan saya rasa saya potonglah sejarah, ambil sejarah. Sambutan Maulid Rasul diadakan apabila umat Islam sudah tidak ada masa untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran, serta sudah tidak ramai lagi orang yang memahami sirah Nabi Muhammad SAW dari alim ulama yang soleh. Kalau sekarang dekat sekolah, tak payahkan sekarang lah, dulu kita pun cikgu tanya, cita-cita apa cita-cita? Berapa orang yang tulis cita-cita dia 3 kan? Yang pertama ulama, yang kedua ulama, yang ketiga ulama. Berapa orang? Saya sendiri pun tak. Dia jawab dari satu dulu kan, tanya kan, apa cita-cita? Jadi polis, baguslah polis. Jadi tentera, dia apa? Jadi cikgu, jadi pensyarah, jadi doktor. Macam-macam. Tapi berapa ramai yang sebut cita-cita nak jadi ulama, nak jadi hafiz Quran? Kita sendiri pun tahu kan, kita sendiri pun tak ada cita-cita kita dah 3 tu, tak ada. Tak payah, mungkin tuan-tuan ada, ustaz ni memang sebut je, dia tak ada, kita semua tak ada. Tak, maaf, saya tak ada. Saya pun dulu cita-citanya tak ada, salah satunya ustaz ke ulama ke kan, hafiz Quran ke kan. Jadi maknanya apabila tak ramai yang nak bila tak ramai yang nak jadi ulama ataupun ustaz ataupun pensyarah agama, maka kuranglah mendalami ilmu agama, salah satunya sirah Nabi. Jadi sambutan Maulid Rasul ni sebagai satu peringatan ataupun satu usaha supaya mengingati sirah Nabi SAW. Baik, berdakwah secara langsung biasanya tidak banyak menarik minat orang ramai, terutama generasi muda. Lantaran itu menggunakan kaedah secara tidak langsung lebih berjaya menembusi hati nurani untuk menarik manusia melakukan kebaikan. Baik, saya nak potong ni sampai mana ni. Oleh demikian, para pendakwah ketika itu menggunakan sambutan Maulid Rasul untuk mendekatkan manusia kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Antara negara yang banyak mengadakan sambutan maulid ini selain daripada Mesir ialah Syria, Semenanjung Arab, Musal, Tuan Germani, Afrika Maghribi, Andalusia. Selepas Salahuddin Al-Ayyubi dapat menguasai kerajaan Fatimiyah pada tahun 567 Hijrah dan mendepan peperangan salib dengan penjajah, beliau terus mengadakan sambutan Maulidur Rasul sehingga akhirnya Raja Muzaffar Abu Sa'id, Raja Irbil di bawah pemerintahan Salahuddin, wafat tahun 639 Hijrah, yang berkahwin dengan adik perempuannya juga mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Jadi pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Hafiz Ibnu Dahyah wafat tahun 633 Hijrah. Ketika pergi ke Irbil tahun 604 Hijrah, telah mengarang kitab yang dinamakan At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir, di mana beliau memuji majlis sambutan ini dan memberikan hujah dan dalil mengenainya. Sambutan Maulid Rasul ini terus diamalkan di pelosok negara Islam, baik oleh agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta maupun masyarakat Islam, bermula sejak tahun 362 Hijrah. Bila start dibuat Maulid Rasul? 362 Hijrah. Hingga ke hari ini, dan bentuk sambutannya berubah mengikut peredaran zaman sehingga sebagaimana yang ada sekarang ini. Baik, atur cara. Biasanya atur caranya tak sebutlah fahaman yang menyatakan sambutan Maulid Rasul ini sesat, ini saya skip. Terus pada dalil. Baik, dalil keharusan sambutan Maulid Rasul daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalil pertama, diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah SAW datang ke satu majlis perhimpunan para sahabat lalu bertanya, artinya lebih kurang, kenapa kamu berkumpul? Mereka menjawab, kami duduk berbincang-bincang mengingati Allah dan memuji-mujinya kerana telah memberi petunjuk kepada agamanya dan mengurniakan engkau diutuskan kepada kami, hingga akhir hadis, panjang hadisnya. Jibril datang kepadaku memberitahu aku sesungguhnya Allah bermegah kepada malaikatnya di atas perhimpunan yang kamu lakukan.
Dalam hadis ini terdapat nas dalil yang jelas bahawa para sahabat berhimpun dalam satu kumpulan berbincang-bincang mengenai pengutusan Rasulullah SAW sebagai satu nikmat kepada mereka. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri menunjukkan kebanggaannya kepada para malaikatnya di atas amalan membincangkan pengutusan Nabi. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri membolehkan dan mengiktiraf perhimpunan itu sebagai baik mengenai apa yang mereka bincangkan. Baik, itu salah satu dalilnya. Sahabat bercerita tentang Nabi itu diutuskan, cerita tentang Rasulullah lah. Sedangkan itu juga yang kita buat dalam majlis sambutan Maulid Rasul, iaitu tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, sama ada secara keseluruhan ataupun part-part tertentu. Baik, itu satu dalil. Saya baca ringkas sebab panjang pembahasan ni. Dalil yang kedua, memuliakan hari dan tempat kelahiran setengah nabi-nabi ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran semasa menceritakan kisah Nabi Isa AS mengungkapkan ucapan selamat sejahtera ke atas para nabi di hari keputeraan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma ulidat. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan selamat sejahtera ke atasku di hari aku diputerakan. Dirakamkan kataan Nabi Isa. Dalam hubungan ini, bukankah Nabi Muhammad SAW itu lebih utama diberikan ucapan salam yang ini disambut pada hari keputeraannya? Mengenai dengan hari disebutkan surah Ibrahim ayat 5, artinya lebih kurang, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar lagi kuat bersyukur. Firman Allah lagi dalam surah Jasiyah ayat 14, artinya lebih kurang, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan ini kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah. Zahir dua ayat ini di atas menjelaskan bahawa hari-hari di sisi Allah ialah hari bersabar dan syukur. Maka apa yang diharapkan daripada hari-hari tersebut ialah keberkatan yang dikurniakan Allah padanya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang kedua. Bila diteliti firman Allah, yakni orang-orang yang tidak menaruh ingatan pada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah, sedangkan Allah tidak menyebut tidak menaruh ingatan pada, bermakna nikmat yang Allah kurniakan pada hari-hari tersebut, kerana hari tersebut merupakan makhluk Allah yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Ini dihuraikan sikit. Dalam hubungan ini juga terdapat hadis mengenainya, umpamanya daripada Syaddad bin Uwais, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW solat 2 rakaat di Baitul Laham. Kemudian Jibril bertanya kepada baginda, tahukah engkau di mana anda bersolat? Baginda menjawab, tidak. Lalu Jibril berkata, anda solat di Baitul Laham, di mana tempat Nabi Isa dilahirkan. Dari nas-nas Quran dan hadis-hadis di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa tidak menjadi satu kesalahan memuliakan hari dan tempat untuk diadakan sambutan sebagai mengingati dan menghormatinya, asalkan tujuan mengingati hari dan tempat tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Baik, tentang memperingati hari tertentu ni, kita sendiri pun sambut birthday kita, sambut birthday isteri kita, sambut birthday anak-anak kita, sambut hari perkahwinan kita, kan? Cuba kalau tak sambut, mesti isteri kita curiga, kenapa tak sambut ni? Ada apa-apa ke, kan? Baik, jadi apa salahnya kita menyambut
kekasih Allah, hari kelahiran kekasih Allah. Tapi itulah, kena jaga cara sambutannya tu. Cara sambutannya tu kena jaga. Kita nak sambut birthday kita pun kena jaga juga. Dengan mentang-mentang birthday kita campur lelaki perempuan pun tak boleh juga. Kena ada batas-batas yang perlu dijagalah. Tutup aurat, tidak bergaul lelaki perempuan yang bukan mahram, ya. Baik. Dalil ketiga, kisah Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah kerana kegembiraannya dengan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, sesungguhnya orang yang mula-mula menyusukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Thuwaibah, hamba sahaya Abu Lahab. Beliau telah dimerdekakan oleh Abu Lahab sebaik saja diberitahu tentang keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu manakala adiknya Al-Abbas bermimpi beliau begitu sedih sekali selepas meninggal. Lalu ditanya, apa yang engkau temui? Abu Lahab menjawab, aku tidak menemui sesuatu yang baik selepas mati selain aku berada dalam keadaan ini disebabkan aku memerdekakan Thuwaibah dalam hidupku. Kita semua sedia maklum Abu Lahab dia tidak beriman sampai dia meninggal dunia. Jadi di akhirat adiknya iaitu Abbas mimpi bertemu Abu Lahab. Tanya, kau jumpa apa ke alam akhirat? Abu Lahab kata, aku tak memenuhi sesuatu yang baik selepas mati. Maknanya kena seksa lah. Kecuali ada satu kebaikan yang dibuat, iaitu memerdekakan Thuwaibah, memerdekakan Thuwaibah. Baik, jika sekiranya inilah yang berlaku kepada mereka yang dicela oleh Al-Quran, diringankan azab siksanya. Dia diseksa tapi siksanya diringankan kerana merasa gembira disebabkan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diringankan siksa? Sebab dia pernah gembira Nabi Muhammad lahir. Dia pernah gembira. Gembiranya tu, Jawa kata saking gembiranya tu, sukanya tu, sampai dimerdekakan hambanya Thuwaibah. Mengapa tidak mereka yang merasa gembira dengan junjungan Nabi SAW sedangkan mereka itu beriman dengan baginda dan meninggal dunia dalam keadaan beriman mengesahkan Allah Ta'ala? Jadi apatah lagi kalau kita juga bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini juga yang disebut dan diperakukan oleh seorang qari dan ahli hadis Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Al-Jaziri dalam kitabnya Urfu At-Ta'rif bi Al-Maulidi Al-Sharif. Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Al-Dimashqi dalam kitab Maurid As-Sadi fi Maulid Al-Hadi menyebutkan dalam syairnya, bermaksud, jika sekiranya Abu Lahab seorang kafir yang dicela di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, celaka apa yang diusahakan oleh Abu Lahab, dia kekal dalam neraka Jahannam. Pada setiap hari Isnin selalunya diringankan azab siksanya. Kenapa? Kerana merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula halnya dengan orang yang sepanjang hidupnya begitu gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mati mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Abu Lahab yang kafir itu pun setiap hari Isnin diringankan azabnya kerana masa hidupnya dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Apatah lagi orang yang Islam dan gembira malah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut hari keputeraannya, birthday-nya, dengan berpuasa pada hari Isnin. Imam Muslim telah mengeluarkan hadis sahih daripada Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa pada hari Isnin. Lalu baginda bersabda, artinya lebih kurang, hari itu merupakan hari aku diputerakan dan pada hari itu juga diturunkan wahyu ke atasku. Hadis ini berkaitan secara langsung dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan boleh dikaitkan dengan yang lain. Cuma bentuknya sahaja yang berbeza, tetapi maksudnya tetap ada, sama ada ia dengan berpuasa atau memberi makan kepada fakir miskin atau berkumpul kerana mengadakan tazkirah mengingati Allah atau berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah sambut birthday-nya, cuma cara sambutannya berpuasa. Pernah tak kita sambut birthday dengan berpuasa?
Saya sendiri tak pernah. Jadi bagus juga kalau kita sambut birthday kita dengan berpuasa. Habis macam mana nak makan, nak buat majlis, time buka nantilah. Kan? Bukan tak boleh makan langsung kan. Time buka nanti sambutlah. Baik. Boleh, itu salah satu sunnah. Ini betul-betul sunnah Rasulullah sendiri sambut birthday-nya dengan berpuasa. Cuba kita buat. Sambut birthday kita dengan berpuasa. Dan boleh juga kita sambut birthday Rasulullah tu dengan puasa. Baik. Orang Melayu ni biasa sambutan Maulid Rasul ni pada waktu siang, malam ada juga kan. Ada orang sambut kelahiran Rasulullah ni, majlisnya tu dibuat betul-betul waktu Rasulullah lahir. Maksudnya bukan Rasulullah lahir dah lama kan, dah wafat. Maknanya waktunya tu, pukul berapanya tu sama dengan waktu kelahiran Rasulullah. Pukul berapa? Kalau tak ingat, nyanyi lagu Malam Isnin subuh yang cerah. Malam Isnin subuh yang cerah. Lagu itulah yang buat ingat. Kalau tak, mikir juga kan. Malam Isnin tu hari apa? Ahad, malam Isnin. Subuh yang cerah, maknanya Isnin subuh lah. Isnin subuh. Jadi ada satu golongan ni namanya golongan Malibari. Orang Islam kat Malaysia ada. Saya pernah duduk majlis ni. Jadi dia buat majlis sebelum subuh. Pukul berapa? Pukul 4. Mungkin tuan-tuan ada yang pernah duduk sama. Mungkin ada kat mana tu? Dekat Lutiram. Sungai apa nama tu? Jalan nak pergi Sungai Tiram. Masuk kanan tu, surau apa nama dia, lupa dah. Kampung apa tu. Dia pukul 4 pagi. Katalah 12 Rabiul Awal jatuh pada hari, contohlah hari Sabtu kan, esok kan, contohlah jadi esok tu pukul 4 pagi kumpul kat surau. Penuh. Macam sembahyang Jumaat penuh. Golongan Malibari lah. Pukul 4 pagi kumpul. Buat apa? Bacaan Maulid Rasul. Bacaan Maulid Berzanji. Tapi bukan Berzanji Nasar yang kita orang Melayu selalu baca. Al-Jannah tu bukan. Dia Maulid Berzanji Dibai. Dalam kitab Maulid Berzanji pun ada juga sama. Cuma kita kalau orang Melayu biasa berzanji Nasar, dia Dibai, Maulid Dibai, dibaca sampai ke subuh. Tu cara sambutan Maulid Rasul dia. Nanti lepas subuh sarapan. Sarapan apa? Sarapan makanan dia lah, roti nan. Roti nan kan. Tu 4 pagi kau Melayu kalau buat, insya-Allah tahun ni Masjid Nurul Hidayah akan buat majlis sambutan Maulid Rasul pukul 4 petang Imam, tak 4 pagi. Ya tak, subuh aja susah datang pukul 4 pagi. Itu pun jadi viral juga ni. Tak pernah dibuat orang. Pernah, ada buat. Cuma orang Melayu jarang-jarang buat. Biasa siang, kalau nak berarak, ataupun malam ceramah kan. Baik, tak apalah, yang penting dan Johor ni pula tak mesti 12 Rabiul Awal. Tak mesti 12 Rabiul Awal, sampai sepanjang tahun kadang dibuat. Tak ada masalah. Yang penting majlis tu untuk memperingati kisah hidup Rasulullah. Dah tahu dah, nak ulang-ulang, nak diceritakan lagi. Kita kalau suka seseorang tu kan, kita cerita dengan orang kan. Dulu masa kita dengan pasangan belum kahwin, kita apa tak cerita dengan orang, diam aje, pendam je rasa. Kawan-kawan mesti cerita dengan kawan baik ke, mak ke kan. Cerita peribadi dia lah. Dah ni baik lah mak. Pergi dapur tanya mak kan. Mak, kenal tak ni anak sisi ni. Bagus kan orangnya? Baik kan? Cerita kan. Suka. Pasal apa suka? Ini
kalau kita betul suka Rasulullah, apa salahnya kita dengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah hidupnya, ciri-ciri ciri-ciri badannya, selain sikapnya, kelahirannya, kisahnya, tubuh badannya tu macam mana, rupanya. Memang tak ada gambar, tetapi ciri-cirinya tu ada. Rambutnya macam mana, dahinya macam mana. Wah, kalau artis suka cerita, artis baru ni handsome lah. Siapa? Anak yang jadi watak utama Mat Kilau? Itu pelakon lama. Pelakon lama tu. Dia sajak betul lah jadi Mat Kilau. Kan? Cerita. Suka. Sebelum ni macam tak layan sangat. Bila dah jadi watak utama Mat Kilau, semua cerita dia semua dia tengok semua. Kan? Baik. Kenapa? Pasal suka. Jadi untuk membuktikan kesukaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa salahnya kita kalau tak bercerita, kita mendengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baik. Dalil yang keempat, itu tentang puasa tu, sebab puasa. Dalil yang kelima, hadis Nabi mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura. Maksudnya lebih kurang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, baginda mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Lalu ditanya mengenainya. Mereka menjawab, hari itu ialah hari di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan kemenangan kepada Nabi Musa alaihi salam dan anak cucu orang Israel ke atas Fir'aun. Kita sebut pasal Israel ni tuan-tuan, hati-hati kalau kita nak sebut Israel tu jahat. Pasal Israel tu dalam kitab tafsir nama Nabi Yaqub. Israel tu nama Nabi Yaqub. Bani Israel keturunan Nabi Yaqub. Banyak nabi-nabi yang lahir daripada keturunan Nabi Yaqub ni, keturunan Israel. Jadi yang kata jahat-jahat tu tadi pun tak boleh juga kita sebut Yahudi, sebab tak semua orang berpegang agama Yahudi tu ganas ataupun buat kekejaman. Habis yang betul-betul jahat tu siapa? Zionis. Zionis. Hati-hati, kita jangan sebut ni Israel jahat. Hati-hati, kita ni perkataan Israel tu dalam kitab tafsir maknanya nama Nabi Yaqub. Israel jahat. Nabi Yaqub jahat. Jangan. Kualat nanti jauh kata. Nanti mulutnya merot. Mulutnya merot nanti. Merot apa? Ada sengit sebelah ni. Ya Ustaz, ya. Jangan sebut. Nak sebut Zionis tak apa. Hati-hati. Kadang kita tak perasan benda ni kan. Dah lama dah Israel tu nama Nabi Yaqub, baru tahu kan. Bagus juga ada yang mengingatkan. Baik. Jadi balik semula, patah balik sini. Kemenangan kepada Nabi Musa dan anak cucu orang Israel ke atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari itu sebagai mengingati hari kemenangan. Lalu baginda bersabda, kami lebih utama daripada kamu dengan Nabi Musa. Masa tu yang berpuasa tu apa? Orang Yahudi. Jadi Nabi kata kami orang Islam ni lebih utama lagi menyambut kemenangan Nabi Musa tu. Lalu baginda memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Ashura. Hadis ini merupakan panduan untuk mengekal dan mengambil berat mengenai pergerakan masa atau zaman. Nabi SAW melihat pertalian antara masa dengan peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan agama yang telah berlalu. Apabila tiba masa peristiwa tersebut berlaku, ia merupakan peluang untuk mengingati, menyambut kedatangan hari tersebut dengan mengagungkannya, kerana ia merupakan sebahagian daripada peristiwa yang bersejarah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menjadikan hadis ini sebagai dalil kebolehan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul, sebagaimana yang beliau fatwakan, di mana telah dipetik oleh Al-Hafiz Imam As-Suyuti dalam bukunya Husnul Maqsadi fi Amali Al-Maulidi. Tujuan yang baik mengadakan sambutan Maulidur Rasul, nama tajuk bukunya.
Katanya perbuatan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi pengertian ke atas apa yang telah dikurniakannya pada hari tersebut, sama ada bersyukur ke atas nikmat yang diberikan atau untuk menolak bencana. Perbuatan mengingati peristiwa pada hari tersebut berulang setiap tahun. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat dicapai melalui pelbagai ibadah seperti solat, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Bukankah keputeraan Nabi SAW pada hari itu merupakan nikmat yang paling besar? Baik. Nabi berpuasa pada hari Ashura sebagai meraihkan kemenangan Nabi Musa daripada Fir'aun. Tidak diragukan lagi bahawa kemenangan itulah yang menjadi sebab Nabi berpuasa pada hari tersebut. Daripada peristiwa tersebut yang menjadi tasyri', yakni amalan untuk mengingati peristiwa-peristiwa agung dengan mengadakan sambutan dan bergembira dengannya. Sedangkan Maulid Rasul adalah lebih agung dan lebih layak disambut daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Itu dalil yang kelima. Saya bacakan lagi. Maknanya nak cerita banyak dalilnya, cuma kita ingat tak ingat, tahu tak tahu. Dalil ke-6, Nabi SAW membuat akikah untuk dirinya selepas dilantik menjadi Nabi. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsadi fi Amalil Maulid, asal berkumpul mengadakan solat tarawih adalah sunat dan sebagian mendekatkan diri kepada Allah. Justru itu kami tekankan asal berkumpul untuk melahirkan sambutan Maulid Rasul itu sunat dan untuk mengharapkan keridaan Allah. Ini tujuan sebenar mengadakan sambutan Maulid Rasul. Ia merupakan niat yang baik tanpa diragukan lagi. Maka renung-renungkanlah ia. Kemudian beliau menambah, apa yang jelas padaku terdapat petikan daripada sumber lain, iaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Anas radhiyallahu anhu. Maksudnya lebih kurang, sesungguhnya Nabi SAW membuat akikah untuk dirinya selepas baginda dilantik menjadi Nabi. Sebenarnya terdapat dalam hadis bahawa Abdul Muttalib datuknya telah mengakikahkan baginda pada hari ketujuh keputeraannya. Akikah tidak diulangi pada kali kedua. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda itu adalah sebagai tanda melahirkan kesyukuran di atas pelantikan baginda sebagai Nabi yang menjadi rahmat kepada seluruh alam dan sebagai penghormatan kepada umatnya, sebagaimana halnya dengan selawat ke atas dirinya. Lantaran itu kita digalakkan melahirkan tanda kesyukuran di hari keputeraan baginda dengan mengadakan majlis perhimpunan beramai-ramai, mengadakan jamuan makan dan sebagainya sebagai cara mengharapkan keridaan Allah dan melahirkan rasa kegembiraan. Jadi walaupun dalil tu kita dah tahu, tapi harus diingat. Saya sebutkan lagi cara melaksanakan majlis sambutan Maulid Rasul itu perlu dijaga. Salah satunya makanan. Makanan jangan sampai membazir. Kalau nak makan tu ambil sedikit dulu, nak tambah baru ambil lagi. Ni ambil dah banyak-banyak, siap-siap. Lepas tu dah kenyang. Dah makan sampai kenyang pun tak habis lagi ni, buang. Itu membazir pun satu amalan yang berdosa. Kita nak buat majlis sambutan Maulid Rasul tapi membazir itu dah jadi dosa. Baik. Dalil yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW ada menjelaskan mengenai kelebihan hari Jumaat dengan sabdanya, artinya lebih kurang, dan padanya ini hari Jumaat diciptakan Nabi Adam AS. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, lebih kurang mafhumnya, sesungguhnya hari yang paling afdal ialah hari Jumaat, kerana pada hari itu diciptakan Nabi Adam AS. Pada hari itu baginda dibentuk rupanya, pada hari itu ditiupkan roh, dan pada hari itu dimatikan. Antara itu perbanyakkanlah berselawat kepadaku, kerana selawat kamu itu akan dibawa kepadaku kelak. Baik. Sesungguhnya dimuliakan hari Jumaat kerana diciptakan Nabi Adam, di mana baginda adalah asal-usul manusia. Dari keturunannya lahirlah para nabi dan para wali dan orang-orang yang soleh, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan hari Jumaat bukan sahaja tertentu pada harinya, tapi ia khusus kerana diciptakan Nabi Adam AS dan makhluk sejenisnya secara umum, walaupun berlaku berulang kali. Begitulah halnya kemuliaan hari Jumaat. Baik. Dikiaskan sambutan Maulid Rasul, kelahiran Rasul itu dengan hari Jumaat kerana sebab berlakunya peristiwa tersebut adalah serupa. Hari Jumaat mulia sebab diciptakan Nabi Adam. Hari 12 Rabiul Awal mulia sebab dilahirkan Nabi Muhammad. Baik.
Ini merupakan nas dalil suruhan untuk mengadakan sambutan mengingati hari kelahiran kepada semua orang dengan mengambil contoh kisah kelahiran Nabi Adam. Lantaran itu lebih utama mengadakan sambutan Maulidur Rasul kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau macam tu bolehlah kita buat setiap hari Jumaat, kita membuat sambutan kelahiran Nabi Adam, boleh. Masalahnya yang setahun sekali ni pun kau petikaikan, lagi setiap minggu buat. Kan ada yang ni membazir dah pula. Bukan duit engkau. Kalau duit engkau tu hak engkau lah. Ada engkau pula, ustaz tak baik, ustaz engkau lah, minta maaf. Dia dah sampai tahap geram tu kau keluar. Baik. Kalau awak tak nak keluarkan duit untuk mengadakan sambutan Maulidur Rasul, tak ada orang paksa, tak apa. Yang jadi masalah awak ni, awak baliklah. Awak ni mengatakan orang yang membelanjakan duit untuk Maulidur Rasul tu membazir. Dah kenapa? Tak diwajibkan Maulidur Rasul ni. Tak mampu nak buat macam mana? Contohkan masjid ni tak buat majlis sambutan Rasul, tak, kita kekurangan dana. Tak apa. Pasal benda pun dip. Jadi tak diwajibkan. Tapi janganlah orang yang buat tu pula dituduh sebagai membazir. Ada terakam tuan-tuan kat YouTube, belum terdelete lagi, saya tengok masih ada lagi. Ada yang mengatakan orang ni berpengaruh tuan-tuan, saya tak boleh sebut nama. Saya tak boleh sebut nama pasal apa? Pengaruhnya tu lain macam. Dah meninggal dunia dah orangnya, tapi tak ada sampai sekarang tak ada pengakuan minta maaf atau tarik balik kata-kata beliau. Dia kata sambutan Maulidur Rasul ni membazir, lebih baik dibuat tandas. Duit belanja untuk buat Maulidur Rasul tu lebih baik dibuat tandas masjid. Tapi tandas lah, walaupun tandas masjid tapi tandas lah kan. Sampai keluar perkataan macam tu tuan-tuan. Cubalah type. Kalau keluar kan mana tahu. Baik, jadi hati-hati. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan, masuk Isyak. Banyak lagi sebenarnya dalil-dalil, dalil ke-8 dia berapa dalil kat dalam buku ni? Ada 12 dalil. Sampai sini saja cukuplah. Kalau orang nakkan kebenaran, satu dalil pun dah cukup. Tapi kalau orang tak nak kebenaran, bukan kata 12,000 dalil pun masih juga dia tidak mengatakan benda tu ni tak ada dalil, ini bid'ah dalalah. Jadi mudah-mudahan kita ditunjukkan jalan yang benar sebagai jalan yang benar, dan ditunjukkan jalan yang salah tu sebagai benda yang salah, insyaallah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.